Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi di pagi pula di petang Jumaat yang barakah masih di bulan Ramadan. Okay, siapa yang sedang menonton boleh komen sedikit. Assalamualaikum, baju raya berapa pasang tahun ni? Dah beli ke belum? Kan? Dah beli baju berapa pasang? Beli pergi walk-in ke online? Kan? Saya tak ada baju raya tahun ni. Pertama kali tak ada baju raya. Sebab mood tak ada. Plus takut, risau nak pergi beli. Secondly, bukannya tak ada duit, ada. Cumanya kalau nak beli online, saya tak puas hati. Kita tak rasa dia punya material kain dia. Kan, lepas tu kan saiz tu yang penting kan, ketat sana ketat sini. Kalau longgar tak apa lagi. Kalau dah terketat tu kan, jawabnya 5 tahun lagi lah baru boleh pakai. Okay, jadi apa persediaan nak menyambut Syawal ni? Kita berada di apa bulan yang sangat special. Bulan Ramadan memang special dah, tapi waktu yang special. PKP, bulan Ramadan adalah tempoh PKP. Kan? Okay, sound semua okey ke? Waalaikumsalam. Ya, topik yang menarik. Ni kisah benar yang akan dikongsikan daripada orang yang berpengalaman sendiri, yang menghadapi krisis rumah tangga sendiri. Okey, baik. Jadi kurang daripada 1 minit InsyaAllah saya akan menjemput tetamu jemputan kita pada petang ini, insyaAllah. Stay tune. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah puan Allah izinkan kita bertemu di sesi live untuk berkongsi sedikit, bukan sedikit lah, habislah nak kongsi ni pengalaman pahit manis. Pahit manis yang bertujuan bukan untuk mengaibkan sesiapa, tetapi bertujuan untuk orang ramai mendapat iktibar dan pengajaran apa nak buat selepas pada ni. Boleh puan? Boleh, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, baik. Jadi bagi menjimatkan masa dan mengelakkan sebarang berlaku, boleh puan bagi tahu pada yang sedang menonton, puan berkahwin bila? Saya berkahwin pada tahun 2013. Okey. Dapat cahaya mata ada 3 orang. Okey. Dan berpisah pada tahun lepas, 2019. Okey, baik. Jadi dalam pada awal tahun tu apa perbezaan sehinggalah di akhir di ambang-ambang nak bercerai tu? Apa dia? Tu. Dia daripada awal tahun, awal perkahwinan tu orang kata manis kan, mood honeymoon. Saya berkahwin dengan duda tapi tak ada anak. Okay. And then kami cuma bertemu dengan dia di tempat kerja yang sama. Dia melamar saya, tak ada bercinta pun. Jadi mungkin masa tu saya pun, kita fikir umur pun dah tentu baru 29. So macam biasalah perempuan kan, dia takut kan. Jadi lepas tu saya buat solat istiqorah semua, memang nampaklah, adalah yakin. Jadi kami berkahwin. Awal tahun tak ada masalah sebenarnya, sampai anak nombor 2 pun alhamdulillah kami masih okey. Cumanya dia selepas tahun ketiga perkahwinan tu baru nampaklah sebab dia terlalu asyik dengan hobi dia. Hobi dia kalau saya cakap mungkin bagi orang benda tu biasalah, memancing. Dan banyak menghabiskan masa dengan kawan-kawan dia. Tapi bila makin lama kelamaan, memancing tu macam jadi satu habit. Mama nak tahu atau main.
Puan. Tak apa, tak apa. Dia jadi satu, gitu. Okay, boleh tengok. Maaf. Anak saya dia memang macam ni, maaf. Tak apa, tak apa. Kita faham. Kita faham. Kita Dia selepas dia kerap memancing tu, hari-hari dia akan balik dalam pukul 3 ke 4 pagi. Hari-hari tau. Dan waktu hujung minggu, dia akan banyak pergi ke pulau-pulau, tinggalkan saya dan anak-anak. Tak ada kereta sebab kereta dia bawa. Jadi kalau anak saya tak sihat ke apa, saya akan minta tolong kakak saya. Masa tu Grab tak ada lagi, tak popular lagi pun. Lepas tu dah lama sikit baru saya independen sendiri, saya naik Grab. Dia anak bongsu saja. Nak juga masuk. Dia memang interpret. Okey. Lepas tu apa yang membuatkan hobi memancing tu sebagai satu perkara yang tak bagus untuk kehidupan puan? Dia macam benda tu jadi macam toksik tau pada hubungan kami. Saya dengan dia kalau nak bercakap pun saya tak boleh nak bercakap dengan dia sebab dia tak ada kat rumah. Lepas kami balik sebab kami bekerja agensi kerajaan, cuma berlainan agensi. Bila balik dia ambil saya, hantar di rumah dan dia takkan naik rumah. Dia akan balik hanya untuk makan malam. Lepas tu dia akan keluar. Tapi kalau kita makan malam pun, saya makan malam dengan anak saya. Dia tak makan. Dia akan makan kemudian. So macam saya dengan dia memang komunikasi tu memang fail. Kalau ada pun komunikasi tu bila untuk waktu tengah malam lah lepas dia balik tu. Kan. Dia baru nak bercakap dengan saya sebab dia nakkan something. Hobi memancing ni memang daripada awal perkahwinan ke apa? Memang daripada awal perkahwinan. Saya memang tahu dia memang cakap dengan saya dia memang suka memancing. Tapi masa 1 ke 3 tahun perkahwinan tu dia tak terlalu kerap sangat. Dia macam kalau dia pergi memancing tu dia masih boleh lagi limitkan masa. Macam ada masa untuk kami bersama, ada masa dengan anak-anak. Macam selepas 3 tahun perkahwinan tu memang memancing tu macam seboleh-bolehnya dia punya yang paling utama. Jadi wajib dah lah. Benda jadi macam kalau tak buat tak boleh. Siap dia kita tak kisahlah kalau dia ada grup memancing kan, kita faham. Tapi dia akan kata kalau macam weekend saya kata saya nak pergi rumah mak saya kan sebab saya asal di sini. Saya nak pergi berkumpul dengan kakak saya, dia kata tak boleh. Abang kena pergi mancing hari ni. Saya macam ni. Memang memancing tu lagi penting daripada saya dengan anak-anak ke? Okey. Jadi kalau bab nafkah zahir batin semua macam mana Pan? Okey, kalau macam nafkah zahir ni selalunya memang atas pada saya lah. Sebab masa awal perkahwinan tu kami dah bahagi 2. Dia akan settlekan hal-hal rumah, sewa rumah dan api air. Saya pula akan settlekan hal keperluan anak-anak. Memang kami dah decide macam tu. Tapi bila dah menginjak lagi perkahwinan kami, bila saya suruh dia beli barang dapur, part barang dapur ni dia memang macam bagi saya sedih lah. Sebab saya dibesarkan dengan keluarga yang kita takkan berkira pun buat makanan ni. Sebab kita nak makan sama-sama. Dia malah macam dia akan beli, ini saya cerita yang benda yang betul lah. Kalau ayam beli, ayam tu bukan kita beli seekor tau. Tapi dia akan potong jadikan separuh. So benda tu macam berapa lama dia tahan kan? 2-3 hari dia tahan. Anak saya pula anak kami tentu dah 3 orang. Dan saya mengandung. Saya macam kenapa beli macam ni kan? So dia kata dia akan cakap lah budak-budak bukannya makan banyak pun. Kalau macam bila saya ada duit lebih, saya akan belikan keropok, biskut untuk anak-anak saya, frozen food. Nanti dia akan kata lah, apa payah beli-beli benda macam ni, membazir. Anak bukannya makan pun, nanti anak buang-buang. Saya tak boleh kalau orang cakap macam tu. Sebab arwah abah saya ajar, makanan jangan berkira. Yes, memang nak kita akan makan. Lepas tu kalau macam bila saya ada duit lebih, saya belikan anak saya, alah puan, KFC je pun. Kita belikan untuk anak kita. Nanti dia kata kita ajar anak makan benda mewah.
Dia kata KFC bukan benda mewah. Dia kata ini orang tengok. Kalau dia tengok dekat TV pun, iklan pun dia suka kan. Macam tu lah. Kalau macam Pampers, susu anak, saya sejenis yang sikit saya akan sediakan stok tu untuk sebulan. Kalau susu anak, saya akan beli macam 4 beg. Pampers saya beli 1 kotak. Nanti dia kata lah ini membazir. Kalau Pampers ni suruh anak jimat-jimat je. Pakai kalau waktu siang pakai sehari sekali je. Malam baru tukar. Saya kata, saya cakap dia, saya tak boleh lah macam ni. Saya tak boleh, saya kata. That's why kalau macam dia tu bila bergaduh. Jadi bakteria lah dekat anak tu nanti. Anak kan, saya katakan lepas masalahnya, bila dia berkira dengan saya barangan dapur dan barangan anak ni, tapi bila dia beli set memancing dia beli barang-barang untuk alat-alat mancing dia yang macam joran ke apa tu, sampai berhabis beratus ringgit dan beribu, saya tak pernah bising. Saya silap saya kat sini satu je. Saya tak pernah tanya gaji dia pergi mana. Dari awal saya kahwin dengan dia, sampai sekarang saya tak pernah tahu gaji dia berapa banyak. Sebab jadi akibat daripada memancing tu Puan, apa yang membuatkan perubahan drastik pada kebahagiaan rumah tangga ni? Ke ada sebab lain selain memancing? Saya mancing dan juga nafkah zahir tu macam biasalah, nafkah batin terlalu berlebihan. Macam sebab dia walaupun maaflah saya cakap, walaupun bila dia balik 3-4 pagi, saya mengandung, sebab kita ni mengandung anak kecil, kita jarak 2 tahun tak. Lepas tu bila macam tu dengan kita dah penat buat kerja, sebab kita ni bekerja dan lepas tu kita bekerja kat rumah pula lagi menguruskan anak. Bila dia balik dia akan dilayani. Walaupun kadang-kadang saya cakap juga saya penat, saya tak larat. Nanti dia akan cakap benda ni, dia akan mula akan cakap ini hak dia. Saya kena layan. Saya nak ke tak nak ke saya kena bagi. Tak ikut apa situasi pun. Tak, bermula daripada rasa macam okey sebab ni suami. Sampailah ke bila konflik kami dah tertinggi tu, saya cakap dengan dia, saya pernah cakap dengan dia. Apa pun yang saya buat sekarang ni, saya hanya jalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri, bukan sebab saya cinta dan sayang kat dia lagi. Itu selepas saya besar dia anak ketiga. Sebab time tu dia dah mula memaksa. Setiap kali kami bergaduh, masa time tu kami dah start bergaduh, kami bergaduh mulut je. Tapi bila malam, dia akan tetap minta untuk dilayani sampai ke satu tahap. Saya kata saya tak nak. Saya memang betul tak nak. Yang tentu saya memang minta janganlah, saya kata. Dan dia tak nak juga. Dia rentak segalanya lah. Lepas tu dia kata ini hak dia. Hak suami, saya kena bagi. Dalam keadaan kasar lah Okey, jadi punca kepada Puan ambil langkah nak bercerai tu apa? Sebenarnya masa time sebelum saya putuskan saya nak bercerai, saya ada bercakap dengan keluarga saya. Saya cakap dengan kakak saya. Saya kata saya tak tahan macam ni dah. Saya tak sanggup. Kakak main game dulu yang lain kakak. Saya dah tak sanggup. Dah Mama dah buka. Maaf. Lepas tu masa saya mengandung anak ketiga, usia kandungan saya 5 bulan, saya cakap dengan dia kalau dia masih tak nak berubah perangai, selepas bersalin kita pergi pejabat agung, kita buat kaunseling. Memang dia naik sekejap, dia berubah lah sekejap dalam 2 minggu macam tu je lah. Lepas tu lepas saya beranak, dia tanya masih lagi nak teruskan ataupun tidak. Saya kata saya tak nak sebab anak kecil lagi baru keluar kan. Lepas tu dia kata okey tak apalah. Lepas tu dia cakap dengan saya macam ni. Sebenarnya kan yang masalah ni Wawa tau, bukan abang. Dia kata sebab kalau apa pun yang Wawa cakap pun abang dengar je selama ni. Saya terdiam kat situ. Saya cerita dengan kakak saya. For the first time saya bagi tahukan kakak saya apa masalah saya. Lepas tu kakak saya advice benda yang baik. Dia kata anak kecil lagi, cuba okeylah kalau macam ni cuba ikut apa yang dia suka buat, apa yang dia tak suka jangan buat. Katakan kita fikir kita nak selamatkan rumah tangga kita. Saya ikut.
hari-hari saya minta maaf dengan dia sebelum saya tidur. Tiap malam saya bangun solat malam. Tapi dia still dengan benda yang sama. Masa time tu pun saya baru habis berpantang dan dia tetap juga dengan perangai dia yang sama, memancing dan juga minta untuk dilayani. Saya tak tahan kat situ pun. Sampai hari-hari bila pagi-pagi saya WhatsApp kakak saya cakap, saya call kakak saya nangis-nangis. Saya kata boleh tak kalau nak keluar je daripada rumah ni. Tak tahan. Kata sebab bila malam nak tidur pun saya takut. Saya kata. Lepas tu kakak saya kata, kakak dan suami dia cakap lah jangan. Dia kata, dia tak izinkan. Nanti kalau jadi benda lain, dia kata nusyus lagi susah. Dia kata, sabar dulu, sabar. Dia kata, saya tak tahan pun. Sampailah ke satu peringkat, dia tuduh saya curang. Sebab dia tengok saya bekerja. Dia tuduh saya curang. Dia kata dia saya ada skandal di tempat kerja. Dia tuduh saya. Sebab time tu saya dah start endah tak endah dengan dia. Saya memang tak layan. Bila dia minta saya buat. Bila dia nak saya bagi je. Saya memang buat tak tahu je. Saya macam patung cenana je kat dia. Sebab saya memang dah cakap dengan dia apa saya buat ni saya cuma jalankan tanggungjawab je saya kata. Dia tuduh saya curang. Lepas tu malam kami bergaduh tu dia suruh saya keluar rumah. Dia kata abang izinkan bawa keluar daripada rumah ni bawa anak-anak. Tapi saya keluar kakak saya dan mak saya jemput. Saya bukan keluar sendiri. Mak saya OKU tau. Mak saya OKU buta. Saya ingat lagi mak saya cakap dengan dia. Adik, kenapa buat Wawa macam ni? Lepas tu dia boleh cakap, ambil lah dia balik. Saya dah tak nak dia dah. Dia kata macam tu. Tu abang ipar saya pun pujuk. Dia kata dia tak nak. Bawa lah dia keluar. Saya keluar selai sepinggang pun. Barang semua dia tak bagi bawa. Saya keluar cuba bawa anak saya yang kecil masa tu. Dia baru 5 bulan. Saya bergendong lah anak saya, kami keluar. 2 hari selepas tu dia datang. Tapi dia datang di rumah kakak saya. Dia kata nak berbincang. Kakak kata boleh bincang. Tapi dalam perbincangan tu dia memang tuduh saya lah 100%. Dia kata hobi dia memancing je. Salah ke nak pergi mancing? Bukan tak balik rumah. Balik rumah. Dia kata 3-4 pagi je pun. Kalau lepak dengan kawan pun dekat bawah je pun. Nak bising kenapa? Dia kata macam tu. Lepas tu abang ipar saya cakap jugalah nak mancing boleh. Tapi tanggungjawab jangan lupa. Kalau anak sakit pun asyik isteri je yang kena settlekan kat mana part suami tu. Dia kata. So dia diam. Dan adalah kejadian yang lagi teruk terjadi di rumah kakak saya yang menyebabkan masa time tu sebab saya tidur di dalam bilik dengan mak saya. And then malam tu dia masuk bilik tu dia minta untuk dilayani. Dalam bilik yang ada mak saya. Memang mak saya buta. Tapi mak saya tak pekak. Yelah. Dan pagi subuh tu mak saya bangun. Mak saya cakap suruh dia keluar daripada bilik tu sekarang. Mak saya memang dah tak izinkan dia jejak kaki di rumah tu. Menangislah. Saya ingat lagi mak saya menangis. Maknanya bersamalah waktu ada mak dalam bilik tu. Astaghfirullahalazim. Saya tak tahu dekat mana dia punya fikiran masa tu. Dan saya memang dah cakap saya tak nak. Saya kata saya tak nak. Saya kata tapi saya tak tahu. Sebab kita macam terperanjat kan. Nak paksa juga kan benda macam ni kan. Masa tu dah lepas dia halau keluar tu. So saya tak tahu apa tujuan dia sebenarnya datang rumah kakak saya sama ada memang betul-betul nak berbincang untuk selamatkan perkahwinan kami ataupun sebenarnya nak benda tu je. Sampaikan saya memang terpaksa buat laporan polis untuk keselamatan diri saya sendiri. Okay, so bila dah balik kat rumah mak tu, berapa tempoh yang puan ambil decide untuk bercerai? Saya pergi ke rumah kakak saya tu pada 18/1. Dalam 2 minggu tu saya memang tak buat apa-apa. Saya tanyalah, saya cari lawyer, saya tanya khidmat nasihat diorang, saya tanya counselling. Time tu saya tak tahu nak buat apa sebenarnya. Saya sangat-sangat tak tahu. Sampailah kejadian dia serang saya di pejabat saya.
dia serang saya di pejabat, dia nak ambil anak kami di taska berebut. Cikgu tadika call saya, bergaduh juga. Dan dia serang mak saya di rumah kakak saya. Mak saya masa tu tolong jagakan anak kami yang kecil. Mak saya tak tahan, mak saya dia tak sihat sangat. Bila dia datang serang dia di ruang rumah tu, kakak saya cakap dia cuma gegarkan grill tu lah. Sampaikan anggota security kena halau dia kan. Masa time tu kakak saya kata, buatlah keputusan. Dia kata, apa pun yang lepas ni jadi, kita hadap sama-sama. Sama ada kau nak counselling ataupun kau nak terus filekan. Saya pergi mahkamah. Tapi saya tak masuk. Saya takut. Saya duduk je dekat luar tu. Saya tak tahu saya nak buat apa. Masa tu saya ingat lagi. Saya duduk dalam kereta, saya nangis. Saya call kakak saya. Sebab kami dah tak ada arwah. Abah saya dah tak ada, dah lama meninggal. So kakak saya Sulu ni memang tempat kita orang je bergantung. Sebab kita orang semua 4 beradik perempuan. Jadi saya tanya dengan kakak saya. Kakak saya kata, kalau nangis pun, nak apa? Nangis dulu. Kakak saya kata, nangis dulu, lepas tu zikir. Lepas tu fikir. Tetapkan dalam hati sebenarnya kau nak apa, kau datang mahkamah ke. Kau dah dekat luar mahkamah dah tulang. Dia kata, tinggal kau nak masuk je, kau nak tanya. Kau berani atau dengan tak je, dia kata. Saya duduk kat luar mahkamah 30 minit. Lepas tu saya keluar, saya pergi kat kaunter, saya tanya dengan kaunter. Kalau saya nak bercerai, tapi saya tak nak counselling, boleh tak? Saya kata macam tu. Lepas tu pegawai tu kata boleh. Dia kata, sekarang kita memang tak wajibkan counselling pun, terpulang. Kalau kau nak counselling kita bagi, tapi lambatlah. Saya kata saya tak nak. Saya nak bercerai. Lepas tu dia tanyalah, dia suami memukul tak? Saya kata tak, suami saya tak pukul saya. Dia tak pernah pukul, dia kata cuma dia buat benda lain lah. Okey tak apa, kita ceraikan yang biasa punya dia bawa. Dia bagi saya borang yang di bawah seksyen 47. Lepas tu dia tanya, saya ada anak tak? Saya kata saya ada anak 3 orang. Okey, filekan hak jagaan dan nafkah anak. Saya katalah boleh ke tak bercerai boleh buat macam ni Boleh? Dia kata. So masa kat situ saya memang tak tahu apa-apa pun. Saya kosong sangat time tu. Dia bagi semua, saya siapkan semua. Dah siap tuntutan tu semua. Tarikh saya naik mahkamah pada 22 hari bulan 2. Bulan 2 sebab sebulan kan. So time tu lah serentak semua kes saya berjalan. Dan masa time tu memang keluarga saya sangat-sangat terperanjat lah. Sebab kakak saya ingatkan saya nak buka kaunseling. Saya kata saya tak nak kaunseling. Lepas tu kakak saya kata dah fikir betul-betul. Anak kecil, dia kata kau mampu 3 orang nak jaga, kau seorang. Dengan gaji saya sekarang ni yang saya tengah pegang sekarang ni cuma RM13 saja. Saya bekerja kerajaan. Tapi sebab saya banyak ambil loan dan loan tu saya ambil sebab untuk bekas suami saya masa time tu. Yelah, puan ada bagi tahu saya pasal loan tu. Saya tahu. RM88,000. Okey, so sekarang ni apa selepas pada tu status kes-kes yang puan filekan tu? Kes cerai saya dah selesai secara hakam. Cuma sekarang saya tengah menunggu untuk kes anak. Kes anak saya sebenarnya dah sepatutnya bulan 4 hari tu adalah keputusan. Tapi sebab PKP dan saya ada peguam daripada JBG saya ambil. Dia kata memang kena bertangguh lah. So sekarang ni saya cuma tunggu keputusan saja. Ex-suami saya memang tak datang langsung. Okay, bagus. So maknanya insyaAllah keputusan memang terus berpihak tu. Tapi saya tak ada macam sekarang ni. Macam sekarang ni kalau dia nak jumpa anak dia, saya memang bagi je. Saya tak ada masalah pun yang itu. Cumanya saya nak bukan nak mempertulkan, cumanya yang sepatutnya puan bukan filekan seksyen 47 tau. Puan perlu filekan pengesahan lafaz cerai. Ya, dia lafazkan tu. Yang dia halau. Yang dia halau puan dan dia kata tak nak apa semua tu. Sepatutnya sepatutnya yang itu. Tapi masa di dalam mahkamah saya ada tunjuk teks tu kepada hakim. Dan hakim tanya dia dan dia kata dia tak ada niat untuk lafazkan. Dia cuma nak suruh saya keluar rumah untuk mengelakkan kami daripada terus bergaduh. Tapi kalau puan memang dah bagi tahu mahkamah tak ada masalah. Saya bagi tahu. Cumanya masa tu sebab time tu dia masa time tu dia minta saya kembali taat.
Dia minta hakim Ha. arahkan saya ke pemberitaan sebab dia kata dah sebulan saya berpisah dengan dia. Saya masih sayangkan dia. Lepas tu hakim tu kata boleh sebab awak tak pernah memukul kondisi awak ni, so tak ada masalah. Saya tentu dah takut dah, saya nak nangis. Kakak dengan adik saya memang teman saya lah. Dan alhamdulillah masa time tu kes saya kes paling terakhir sekali. Tak ada orang dah dalam mahkamah. Hakim pandang saya. Okay. Hakim tanya saya, okay plaintiff, saya nak tanya awak, kenapa awak tak nak balik? Saya ceritalah. Saya cerita kejadian yang di rumah kakak saya, apa yang dia buat di depan mak saya. Dan lepas tu hakim pandang dia. Hakim cakap jangan sampai saya pula yang dakwa awak kerana melakukan keganasan rumah tangga. Yes. So dia berbalah. Dia berbalah dengan hakim. Dia kata itu hak saya. Kalau saya minta dia layan saya, dia kena wajib layan. Hakim cakap betul. Itu memang hak awak, hak suami. Tapi awak kena ingat, kalau isteri cakap tak nak, bermaksud tak nak. Dan awak kena tengok pada situasi itu. Awak minta dalam bilik yang ada ibu. Ibu mertua tu ibarat ibu awak. Kat mananya kewarasan awak sebagai seorang manusia? Hakim tu kata. Dan masa time tu hakim tu cakap, kalau bila berlaku situasi sebegini, saya memang tak akan benarkan plaintiff ni balik. Dia tinggal berasingan di rumah kakak dia, yang ini kita panggil sebagai tembok bertenang. Macam tu lah hakim cakap. Alhamdulillah, memang nasib masa baik. time tu saya, Alhamdulillah. Nasib baik puan cerita yang detail sebab kebiasaan orang nak bercerai, dia sebut tiada kesefahaman. Saya macam memang tak setuju betul ayat tu. Dia kena betul. Dalam borang tu memang saya letak tiada sefahaman sebab pegawai dia cakap, tapi masa dalam mahkamah tu memang saya cakap, saya cerita. Masa tu saya kata nasib baik hakim layan. Kalau kebiasaan hakim akan fokus pada perkataan tiada sefahaman tu je. Ya, kat situ je. Itulah saya cakap sebab saya ni masa time tu Allah memang nak tolong sangat. Allah tolong saya mungkinlah hamba dia. Kami orang yang terakhir dan kes yang paling terakhir. Dan masa saya cerita tu memang tak ada siapa pun dengar, hanya hakim dan pembantu hakim sahaja. Tapi saya terpaksa ulang ulang cerita ni kembali. Yang pasal yang puan kata puan buat pinjaman sekian-sekian semua tu. Apa dia punya komen? Ada puan minta balik? Saya minta. Masa dalam mahkamah pun saya tanya. Lepas tu dia kata dia yang buat atas nama dia, bukan nama saya. Dia kata jadi dia lah yang bayar. Hakim, memang diorang cakap saya boleh lawan balik kalau saya nak. Saya tak ada masalah. Tapi saya tak nak. Kakak saya suruh saya minta. Saya cakap saya tak nak. Saya cuma nak keluar daripada perkahwinan toksik ni. Dan saya cuma nak tuntut hak anak saya. Hak saya tak apa, saya kata. Saya dah lama halalkan sebab saya tahu benda ni salah, bukan salah suami saja, salah saya pun ada. Mungkin saya tak sempurna dekat mata dia. Tapi anak tu puan kena dalam tempoh 6 tahun kami berkahwin. Anak saya tuntut. Memang saya tuntut. Sebab saya tak nak dia orang kata senang lenang. Dia gaji dia besar, bukan tak besar pun. Sebab sampai tahap potong gaji. Memang saya minta potongan gaji. Yes. Semoga dipermudahkan lah. Okey, baik. Jadi kita pun dah 30 minit puan Okey, jadi boleh puan kongsikan kata-kata akhir ataupun nasihat untuk yang sedang menonton ni. Nasihat daripada awal apa, nasihat tengah bahagia tu apa nasihat yang perlu diambil berat, sedang bahagia, sedang dilanda ujian, dan akhirnya apa nasihat yang puan nak sangat diorang ni jangan jadi macam puan. Macam tu. Kongsikan puan. Bagi saya satu je yang saya baca daripada laporan JKP, laporan hakam saya tu semua, masalah utama kami adalah komunikasi. Komunikasi tu yang paling penting sebenarnya. Kalau kita rasa tak puas hati dengan perangai pasangan kita tegur. Biar tegur daripada awal. Jangan sampai benda tu dah jadi macam habit dalam diri dia. Dan satu sikap saya yang memang saya tak suka sebenarnya, saya suka memendam. Jangan jadi seperti saya.
bila pendam, bila dia dah meletup, dah tak boleh nak selamat dah. Sampai saya cakap ini saya tak boleh, saya dah tahu hati, saya dah tak nak, saya kata. Padahal saya tahu perkahwinan saya ni kalau saya masih lagi mahu, saya boleh lagi selamatkan sebenarnya. Saya boleh selamatkan daripada awal. Dan daripada awal perkahwinan tu sebenarnya sepatutnya kita dengan pasangan kita ni, kita sama-sama merancang. Kalau boleh, kalau nak ambil loan hanya untuk semata-mata nak beli kereta ataupun apa je, fikir 2-3 kali lah. Macam saya ambil loan sebab saya kata saya nak beli kereta. Tapi benda tu berlarutan sampailah hutang tu banyak keliling pinggang dan yang jadi mangsa sebenarnya saya. Dia dekat sini pihak dia okey lah sebab dia dah tak perlu nak tanggung apa-apa. Tapi kita lah yang kena menanggung bebanan ni sampai 10-20 tahun. Cumanya saya akan cakap kalau rasa perkahwinan tu dah tak boleh diselamatkan dan masih ada anak, bila berpisah, hak anak tu tuntut. Jangan tak tuntut. Sebab ada orang dia bagi dia sampai 10 tahun anak dah besar kan. Tuntut je lah cepat. Saya tak tahu kat mana datang kekuatan saya masa time tu dan pegawai mahkamah tu memang tolong saya. Saya memang tuntut daripada awal. Walaupun sekarang ni memang dia culas. Memang dia tak bagi pun. Tapi bila bab dia nak jumpa anak tu saya tak ada kejam sangat lah. Awal-awal dulu mungkin lah saya macam pentingkan diri sebab saya tak boleh nak terima apa dia buat pada saya. Tapi lama-lama saya kata tak apalah, ni anak dia. Saya tak boleh nak pisah juga pun. Dan saya tak boleh jadi zalim pada diri dia dan pada diri saya. Sebab saya bukan macam dia. Saya dah lepaskan dah segalanya. Saya dah maafkan dia. Saya dah halalkan pun apa pun dia buat pada saya. Sebab saya percaya rezeki tu ada di mana-mana. Walau saya susah macam ni pun, banyak je bantuan yang ada untuk anak-anak saya. Hubungan dia dengan anak-anak tak pernah putus. Walau dia tak pernah call anak, dia akan call lah tapi dalam 2-3 kali seminggu macam tu lah. Tapi hari-hari saya sentiasa update perkembangan anak kat dia. Saya tak update saya teks ke apa. Saya tunjuk video, saya bagi gambar anak, apa anak buat hari ni. Saya tunjuk macam tu je. So dia baca lah, dia tahulah. Okay. Jadi nasihat terakhir Puan. Nasihat terakhir. Yang penting orang kata sebelum kita nak buat apa-apa, kita tanya balik pada diri kita dan kita minta pada dia. Macam saya orang kata bercerai ni Tuhan tak suka, memang pun. Tapi daripada kita hidup dalam benda yang bertoksik, lebih baik kita keluar. Kenapa nak perlu, saya selalu cakap kenapa kena derita kalau kita boleh bahagia sebenarnya di luar sana. Tak semestinya kita kena bahagia. Ada tajuk saya. Ada tajuk perkongsian saya, domestic violence. Sebabnya bukannya kita perlu bahagia dengan mencari orang lain, tak. Kita sebenarnya dah bahagia dah sebab kita dah ada anak. Dan saya alhamdulillah saya di sini, mak saya tak pernah tinggalkan saya. Adik-beradik saya tak pernah keluarkan saya daripada ni. Diorang memang sentiasa ada daripada start kes saya sampai habis. In fact kakak saya yang sulung tu setiap masa akan teman saya di mahkamah. Dia bukan teman saja-saja. Dia kata dia teman untuk dia belajar juga, dia nak tengok. Dan dia tak nak saya dengan bekas suami saya kalau berjumpa di mahkamah kami bergaduh. Dia risau. Kakak kan, apa-apa dia letakkan risau adik je. Yelah betul lah tu, dah daging kan. Okey lah Puan. Okey, jadi saya percaya benda ni pun dah Puan kongsikan secara detail ya. Dan saya dapat point dia tu adalah sabar tu ada tahap dia. Betul. 6 tahun. Sabar tu ada tahap dia, yes. Walaupun orang kata nafkah zahir penting, nafkah batin penting, tapi kalau benda yang terlalu berlebih-lebihan dia akan jadi mudarat pada diri. Betul Puan? Betul. Okey. Sampai kita rasa jadi macam apa kita buat dah jadi tak ikhlas. Itu saya tak nak. Saya siap cakap depan hakim kalau suruh saya balik rumah lagi, saya takut saya tak ikhlas melangkah sebagai seorang isteri. Saya takut dia berdosa dan saya lagi berdosa. Okey, baik. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan kerana sudi berkongsi pengalaman pahit manis Puan untuk diambil iktibar, dan saya mendoakan anak-anak Puan menjadi anak-anak yang soleh-soleha dan menenangkan hati Puan sebagai ibu, dan saya mohon perkongsian ini akan menjadi salah satu asbab pada Puan
untuk dipilih Allah untuk ke syurga nanti. Sebab ini adalah kisah pengalaman yang memang pure, kisah benar yang bukan direka-reka, yang bukan apa, memang dihadapi oleh puan, dan sikit sebanyak saya percaya orang yang mendengar hari ini dia dapat claim, dia dapat input dia tu daripada puan. Okey, baik. Okey, so bertemu kita sekali lagi, bertemu kita di hari yang lain insya-Allah. Kalau puan ada apa-apa nak merujuk pada saya tak ada masalah, sentiasa ada. Okey, baik puan. Selamat menjalani ibadah puasa yang di bulan yang hujung-hujung ni, dan selamat menyambut raya di musim selamat PKP. puasa puan. Okey, baik. Sahabat itu indah. Selamat hari raya PKP. Selamat hari raya PKP. Okey, semoga bahagia. Terima kasih puan. Bahagia selalu puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Okey, alhamdulillah. Itulah dia kisah sebenar. Saya tak sedar yang di kelopak mata saya berlinang air mata sebenarnya saya dengar. Ada orang nafkah zahir batin tak dapat, tak diberi. Yang ini pula nafkah batin terlebih-lebih. Jadi satu benda yang dibuat apabila berlebih-lebih tak bagus juga sebenarnya. Dia kena pertengahan. Biasa kalau satu benda tu dah boleh memudaratkan diri salah satu pihak, itu zalim nama dia. Okey, contohlah contoh. Terlalu kerap, asalnya memancing, satu benda yang hobi memancing, memancing. Tapi bila dia dah jadi habit, okey, dia dah boleh mendatangkan mudarat pada orang lain. Boleh datangkan mudarat pada pihak yang lain, terutama isteri dan anak-anak. Nampak? Jadi macam apa yang menarik sangat nak pergi mancing tu? Apa menarik sangat? Dia kalau dah sekali dah rasa benda yang bukan tanggungjawab tu lebih enak ataupun lebih bahagia, lebih gembira berbanding dengan apa yang sepatutnya dipertanggungjawabkan, itu bahaya. Sangat bahaya. Contoh itu kalau suami, kalau isteri pula contoh. Kalau dia rasa me time, dia perlukan me time sekali. Me time yang sekali tu dia rasa best, seronok berjumpa dengan kawan-kawan. Dia perlukan kali kedua, kali ketiga, itu petanda bahaya. Itu petanda awal kepada keretakan rumah tangga. Kerana apa? Dia dah rasa seronok di luar, bukan bersama keluarga. Itu petanda awal. Jadi jaga-jaga. Kenal pasti diri sendiri dahulu. Kalau rasa ada benda yang addict sangat pada kita, pada diri tu, suka sangat buat tanpa fikir keluarga, itulah virus toksik yang dimulakan oleh diri tu sendiri. Jadi kita jangan, contoh dah biasa nak balik lewat, tak apa lewat, anak-anak isteri faham, tak apa. Kali kedua, tak apa, it's okay, cakap dengan kawan, okay, tak ada masalah. Kali ketiga, itu anda sendiri yang dah ciptakan virus dalam rumah tangga. Anda puncanya. Puncanya kenapa pihak yang satu lagi tu tawar hati. Anda puncanya. Okay? Jadi kesilapan diri sendiri itu yang perlu kita ambil tahu. Jangan nak tuding jari. Sebab apa? Tengok jari saya, satu kita tuding ke orang, berapa banyak jari yang tuding pada diri kita sendiri. Nampak? Satu jari kita tuding, kau salah. Berapa banyak jari yang lain ni yang mengarah kepada diri sendiri. Jadi tutuplah yang satu ni, salahkan sahaja diri sendiri. Okey? Itulah sahaja. Inilah sahaja perkongsian daripada follower kita sendiri, follower tuan-tuan juga, tim daripada Celik Minda Syar'i yang berkongsi kisah benar. Okey? Hey Allah, Tuhanku, macam-macam. Tapi nak macam mana kan? Allah dah takdirkan begitu. Kan? Jadi siapa-siapa yang ingin berkongsi lagi kisah benar dalam page ini, silakan PM saya untuk kita kongsikan. Fokus utama bukan mengairkan tetapi untuk memberikan pengajaran iktibar pada orang lain. Itu yang pertama. Itu antara ni. Jadi siapa yang sedang menonton ini, jangan jadikan tontonan ini untuk anda seorang sahaja. Kongsikan apa sahaja yang ada dalam slot ini pada orang lain. Kongsikan pada orang lain. Itu antara asbab anda ke syurga Allah nanti. Anda
tahu, takkan anda seorang je nak tahu, orang lain pun nak tahu juga. Orang lain tak tahu macam mana, ada rupanya di slot page Rabiatul Adawiyah Ramli. Jadi anda yang bagi tahu, anda lah punca dia. Okey, jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya-raya juga PKP tu jaga. Jangan nak pergi walk-in, pergi beli barang sangat-sangat. Nanti kan beraya semuanya dekat hospital. Okey? Sekian, jumpa kita lagi di slot esok petang jam 3 petang bersama dengan pakar motivasi Malaysia, iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah di dalam topik bagaimana nak menghadapi ujian dan dugaan dalam rumah tangga. Topik yang sangat-sangat penting untuk anda semua dan juga saya dan juga orang lain juga untuk mengetahui bagaimana cara nak hadapi. Okey, kongsikan info. Apa saja info yang ada dalam slot page saya ini, kongsikan terus. Okey, biar orang lain turut merasai ilmu, bahang ilmu, happynya ada ilmu. Okey, biarkan info-info yang ada ini terus dipersada dunia sehingga merentas dunia. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, wassalam.